Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincang ataupun belajar cara menulis uh, perkataan ataupun perkataan bahasa Arab yang mana huruf-huruf itu dia bersambung. Okey. Kalau sebelum ini kita dah bincang bagaimana menulis huruf hijaiyah tunggal iaitu satu-satu. Okey, contoh huruf alif macam mana nak tulis, huruf ba macam mana nak tulis, huruf jim macam mana nak tulis. Kita dah bincang pada yang dulu, yang sebelum ini, video yang sebelum ini. So video kali ini saya akan bincang ataupun ajar bagaimana kita nak menulis huruf hijaiyah ataupun perkataan dalam bahasa Arab. Dalam keadaan bersambung, maknanya huruf tu kita sambungkan. Contoh alif, ba, ta. Macam mana kita nak sambungkan dia? Lebih senang perkataan dalam bahasa Arab. Baik. Ada beberapa perkataan yang saya akan sediakan di sini sebagai panduan. Contoh ahlan wa sahlan, sabahal khair, sabahan nur dan beberapa lah yang kita akan bincang pada hari ini. Okey, baik. Perkataan yang pertama, sabahal khair. Okey, bagaimana nak menulis sabahal khair? Okey, baik. Sabahal khair, bagaimana kita nak tulis? Okey. Ada setengah murid dia akan menulis dia dah biasa menulis daripada kiri ke kanan sebab dia dah biasa tulis rumi dari kiri ke kanan. Sebab itu kalau lihat dari video saya yang pertama iaitu tentang menulis huruf hijaiyah tunggal, saya mesti bermula dari kanan sebab bila dari kanan dia akan mempermudahkan lagi untuk menulis perkataan dalam bahasa Arab. Okey, contoh perkataan sabahal khair. Bagaimana kita nak menulis perkataan sabahal khair? Okey. Sabahal khair. Okey, nampak? Sad kalau lihat di sini, kalau lihat sad, nampak sifat dia mesti ada bulat. Nampak? Ni kita ada bulat. Ini pun ada bulat. Okey. Nampak dia ada ruang di sini. Ni ruang juga. Nampak ada ruang di sini. Ni. Itu cara dia. Okey. Ba. Okey. Ada ba. Ada alif. Ada ha. Okey. Lihat ha. Saya tidak tulis macam ni. Ini salah. Sebab ha, kepala ini di atas. Yang ekor mesti di bawah. Alif al khair. Okey, saya buat sekali lagi, saya tulis sekali lagi dalam perlahan, pergerakan perlahan. Okey, satu. Rumah dia satu lagi. Tarik ke atas. Titik. Ha, kepala ha mesti sebaris dengan huruf ba ni. Jadi kita buat di sini. Maaf kecil. Okey, saya betulkan sikit lah. Tersilap ni. Okey. Okey. Kemudian alif, lam, ya. Okey. Sabah al khair. Itu cara menulis sabah al khair. Nampak? Saya bermula dari kanan ke kiri. Kanan, kiri. Jangan tulis daripada kiri ke kanan. Dia takkan jadi. Okey, itu cara menulis perkataan sabah al khair. Kalau kita buat garisan di bawah ini, katakanlah saya buat garisan. Nampak? Titik di bawah, titik di bawah. Itu cara kaedah dia nak menulis. Yang mudah. Saya bagi yang simple untuk menulis. Jangan ra tergantung di atas, jangan ha tergantung di atas. Ha tu kat sini. Salah lah. Ra ni kecil je kat atas tu. Tak boleh lah. Salah dari segi penulisan. Okey, ini cara menulis perkataan sabah al khair dari kanan ke kiri. Ingat dari kanan ke kiri. Dan sad mesti ada satu ruang kat sini. Jangan sambungkan dia macam ni. Ini bukan sad. Ni kemungkinan boleh jadi ta. Tertinggal kat situ. Ini untuk rumah dia. Lihat sifat sad asal dia tu kan. Ini kita kecilkan. Ni ruang di sini ni ruang di sini kita kecilkan dia jadi bila dia bersambung dia akan jadi bentuk macam tu.
Okey, jelas? So, cuba praktis buat huruf shad, perkataan sabahal khair sendiri. Okey, praktiskan dengan kemas sabahal khair. Perkataan yang pertama yang saya nak kamu semua praktis iaitu sabahal khair. Okey, baik. Perkataan kedua yang kita akan cuba tulis, kita akan cuba belajar iaitu masa'an nur. Okey. Mim sifat dia asal dia macam tu. Dia ada mim pendek, ada mim panjang. Cara kaedah dia. Dua-dua tak ada masalah. Jadi bila kita nak menulis, okey, nampak? Saya tengokkan atas. Tambah 3, 1, 2, 3. Tarik terus atas. Hamzah di bawah, jangan di atas. Ini salah. Okey, ini salah. So, dia di bawah. Okey, masa'al khair. Masa'an nur. Okey, jadi okey, ini cara dia. Okey, kalau kita buat garisan, nampak? Waw dengan roh, ekornya di bawah. Kalau lihat dekat sini, nampak ni ekornya di bawah. Nampak? Okey, saya tulis lagi. Tak nampak ya? Boleh hitam. Boleh. Ini bukan nak belajar khat. Ini cara nak menulis sahaja. Khat lain pula. Itu seni dia. Ini saya saja nak biar nampak. Masa al nur. Masa'an nur. Itu kaedah dia. Cara mesti bermula daripada kanan ke kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jangan kiri ke kanan. Salah. Itu cara sambung. Nampak mim sambung tak ada masalah. Tetapi sin tetap ada 1, 2, 3 rumah. So, jadi kena pastikan 3 baru kita panggil dia sin. Tapi kalau dia hanya 2, ada setengah orang suka buat macam kurang buat. Jadi, dia tidak lengkap sifat dia sebagai huruf sin dekat situ. Jadi, masa'an nur, ini kaedah cara menulis perkataan masa'an nur. Okey, baik. Kita teruskan perkataan seterusnya. Ahlan wa sahlan. Baik, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Pertama kita buat hamzah di atas, kemudian kita buat huruf alif. Tak cantik lah, kita pakai pen biasa je lah. Hamzah, alif. Okey, ha ni yang jadi masalah sikit kan. Okey, kita pusing dia, tarik, ahlan. Okey, waw, tarik bawah. Sin 1, 2, 3, ingat. Macam saya kata tadi. Okey, tapi yang ketiga kita boleh terus sambung. Sekejap, saya tadi dah tersilap. Okey, saya ulang balik. Ahlan wa sahlan. Okey, boleh? Okey, saya tulis. Ahlan wa sahlan. Itu yang lajulah. So, ada dua lah dia pusing-pusing dia tu. Dia tarik dia 1, 2, 3. Pusing situ. Dia pusing 2 kali. 1, 2. Yang ni yang jadi masalah ni. Ni. Biasa tulis laju. Dia tulis pelan-pelan jadi masalah. Dia lebih kurang macam tu. Jadi bentuk dia adalah. Okey. Ahlan wa sahlan. Yang pertama tadi ha dia macam ni. Ni ha dia. Ni ha dia macam tu. Jadi sambungkan tak ada masalah. Tapi di tengah-tengah dia macam tu. Saya ulang sekali lagi. 1, 2. Macam tu. Ini yang mudah lah untuk tulis. Okey. Huruf dia, selagi saya ulang. Cuba lepas saya padamlah yang lainnya. Biar nampak macam mana.
Ahlan yang pertama ni tak ada masalah lah saya rasa. Okey. Buat hamzah. Ahlan. 1, 2. Nampak? 3. Ataupun saya buat sin saja. Turun bawah. Macam tu. Okey, boleh. Ni cara dia. 1, 2, 3. Okey, tu. Itu ahlan, perkataan ahlan wa sahlan. Ada kaedah masing-masing penulis, mungkin di ibu bapa yang dah biasa menulis macam tu tak ada masalah. Saya bagi yang mudah aja untuk murid untuk menulis cara yang saya belajar dululah. Okey. Yang saya belajar dulu macam ni cara kaedah dia, dan saya beri pada murid untuk memudahkan tulis agar mudah untuk menulis perkataan bahasa Arab. Okey, baik. Dan minta maaf tulisan kurang kemalas, saya tak pandai khat sangat. Jadi tulisan tu tak berapa kemalas sangat. Penting bentuk di cara dia betul. Okey, baik, kita teruskan kepada perkataan seterusnya. Hukmun katifun dikun. Okey. Ini lebih fokus kepada huruf kaf, okey. Ini huruf kaf kat sini berbeza tempat. Kalau lihat dekat sini, di pertama ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang pertama ini huruf kaf berada di tengah-tengah. Macam mana huruf kaf berada di tengah-tengah? Cara nak menulis huruf kaf yang berada di tengah-tengah. Okey, baik. Kalau sifat kaf dia kaf dia berbentuk macam ni. Kalau tunggal, tak pernah orang buat macam ni. Kaf tunggal dia mesti macam ni. Jadi bila dia berada di tengah, cara menulis dia berbeza. Dia tidak tulis, tak bolehlah tulis macam ni. Contohlah kan. Memang salah lah. Jadi cara huruf dia, kita ada tanduk sikit ke atas. Ada tanduk ke atas panjang. Okey. Kemudian macam tu. Biasanya saya menulis, saya buat terus baru kita pusing sana. Mim dekat sini dia pusing sikit. Dekat mim kat sini pun dia berpusing sedikit. Kalau lihat dekat sini, saya buat saya lagi perkataan. Okey. Saya tarik pusing. Tu kalau nak pendek lah. Biasanya kalau belakang kita buat panjang ke bawah. Tu tarik ke atas. Okey. Bila perlahan dia tak jadi pula. Okey. Itulah dia. Pusing daripada sini, masuk sini, keluar sini. Tu dia. Saya tulis lagi lah. Untuk nampak lagi kan. Okey, saya guna tak boleh ink besar. Tu jadi masalah tu. Okey. Saya buat. Okey. Tu. Hukmun. Perkataan dia hukmun. Baik. Itu cara menulis hukmun. Nampak? Di tengah-tengah dia jadi panjang ni. Nampak ni? Ni. Dia ada macam tu. Okey. Kalau di awal pula. Bagaimana di awal? Kalau di awal, dia sama juga sifat dia. Macam awal. Okey. Katifun. Okey. Sama juga. Nampak? Kaf bentuk dia sama. Ta macam ni. Fa terus sambung. Katifun. Fa tak boleh lebih daripada bawah. Sebab dia bukan kaf. So dia sebaris. Sebaris dengan huruf ta dan huruf kaf. Selagi saya buat. Saya pakai rawat hitam pula. Katifun. Itu cara menulis huruf kaf yang di awal. Okey. Baik, kita teruskan kepada seterusnya. Huruf kaf bila berada di hujung. Macam mana pula dia berada di hujung? Okey, dal. Dia selepas huruf dal tak boleh sambung. Kena ingat tu. Selepas huruf dal, ini sebelum. Okey. Saya warnakanlah warna merah biar nampak. Ini sebelum. Ini selepas. Dal sebelum boleh sambung. Tak ada masalah. Dan selepas dia tak boleh. Tak boleh sambung. Jadi sebab itu perkataan dikun
Dia tunggal. Di. Nah, ya tak perlulah buat macam ni. Ni salah dah. Ni salah. Okey. Dia kena buat. Ya, dia macam ni saja. Dikun. Jadi, kaf di belakang ini kita kekalkan dia. Dikun. Itu kekal dia. Kalau kita sambungkan huruf dal ni dengan kaf, huruf dal ni dengan dia akan jadi lain. Dia akan membentuk huruf ba, huruf ta yang tadi dia tak tahu apa huruf dia. Sebab itu dia tak boleh disambungkan. Sebab sifat dia bentuk dia tu lebih kurang sama bila dia bersambung. Okey. So, ini cara dia. Dikun kita kekalkan belakang dia seperti huruf tunggal. Tetapi kalau di awal, di tengah, kita ubahkan dia dalam bentuk sebegini. Di hujung, dia mesti begini. Okey. So, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. So, praktiskan di rumah. Masing-masing boleh tengok balik video ini berkali-kali untuk mahirkan tulisan ini sebaik-baiknya lah. Okey. Mahirkan menulis, kan? Dan boleh tulis je perkataan, tapi kena ingat dari awal mesti bermula dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jangan bermula kiri ke kanan. Nanti jangan dia nak tulis. Ini baru perkataan, belum lagi ayat. Nanti kalau ayat lagi haru nanti kalau kita tak ni. Ingat cara nak sambungkan huruf-huruf tersebut. Macam mana nak menulis. Okey, itu saja video untuk menulis. Kemahiran menulis, dan kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.